ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia kasih sayangnya Allah Ta'ala izinkan untuk kita berhimpun pada malam ini. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak sambung balik pengajian kita berkenaan dengan tafsir Al-Quran yang saya rasa last kita bersama dengan tafsir ini sebelum daripada Ramadan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita masih lagi bersama dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kalau tak silap saya, kita dah sampai pada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minun wa ma hum bimu'minin. Okey. Minta maaf lah tuan-tuan, tulisan memang jenis bulat-bulat. Faham kan? Jadi tuan-tuan, kita dah masuk pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini ialah permulaan kepada penceritaan berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik. Dia start daripada ayat yang ke-8. Ayat yang sebelum ini tuan-tuan, daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 6 sampai 7, dua ayat itu Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir. Orang yang memang jelas-jelas kafir, mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat 1, kalau kita buang ayat yang pertama, kita mula ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, maknanya lebih kurang 4 ke 5 ayat. Itu Allah Ta'ala bercerita tentang sifat orang beriman. Maknanya tuan-tuan, Al-Quran itu Allah Ta'ala mulakan dengan sifat-sifat kepada 3 golongan utama dalam Islam ini. Jadi 3 golongan je tuan-tuan. Dia tak ada yang keempat, 3. Pertama namanya orang mukmin. Ni Allah Ta'ala dah ciri-cirikan sifat-sifat dia. Jadi bila kita baca Quran itu, kita yang kena cek balik, adakah sifat-sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala itu ada pada kita atau tidak. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang sifat orang kafir. Ini jelas, maknanya mereka memang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya dah sebutkan tuan-tuan, bagaimana orang kafir ini, golongan yang Allah Ta'ala sebut ini, mereka itu telah ditetapkan semenjak azali lagi mereka itu tidak akan beriman. Mereka telah ditetapkan semenjak azali lagi mereka tidak akan beriman di sisi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batu Quran kata
Muhammad, kau berilah peringatan. Kau berusahalah macam mana pun. Tapi kalau mereka itu aku tetapkan untuk tidak beriman, maka kamu tidak akan mampu melakukan apa-apa, walaupun pakcik saudara kamu sendiri, seperti Abu Talib. Dan bermula ayat yang ke-8 ini tuan-tuan, Allah Ta'ala start cerita tentang sifat-sifat munafik. Berapa ayat tuan-tuan sifat tentang munafik? Sifat untuk munafik saja bermula daripada ayat ke-8 ini ada 13. Ada 13 ayat. Hanya bercerita tentang munafik. Orang beriman 5 ayat, orang kafir 2 ayat. Ini bukan main nombor ni tuan-tuan. Ini nak cerita mengapa Allah Ta'ala menyebut dalam bentuk bilangan yang begini. Dia mesti ada signifikan. Sebab Quran ini dia bukan macam buku cerita ataupun buku yang kita tulis tuan-tuan. Kalau buku yang kita tulis, maka mungkin ikut suka kita lah, kita letak berapa bilangan. Tapi Quran, setiap apa yang Quran letakkan itu pasti ada sebab dan musabab. Kata para ulama, pertamanya kenapa cerita tentang munafik ini yang paling banyak? Sebab munafik inilah yang paling parah sekali tuan-tuan. Orang munafik ini ialah yang paling parah sekali. Sebab apa? Kalau beriman, settle lah. Orang beriman. Orang kafir pun settle. Jelas-jelas kita tahu mereka itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah orang munafik ini tuan-tuan, apa maksud an-nifaq? An-nifaq itu zahirnya beriman. Dia semayang sama dengan kita tuan-tuan. Dia ibadat, sama ibadat macam kita. Tetapi pada hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Tuan-tuan, ini munafik. Dan kalau kita baca Al-Quran itu keseluruhannya, dalam banyak tempat Al-Quran bercerita tentang orang munafik ini. Orang munafik ni siapa tuan-tuan? Kan kita mengaji sirah Nabi SAW. Cuma kita tak sampai lagi sampai ke bab hijratun Nabi SAW. Nanti bila masuk kepada cerita hijrah, kita akan lihat bahawa munafik itu tak pernah wujud sepanjang Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarram. Di Makkah tuan-tuan, 13 tahun yang pertama itu, selepas dilantik Nabi sebagai seorang Rasul, tak ada munafik di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian bila mana hijratul Rasul SAW ke Madinah, di Madinah itu tuan-tuan, yang menjemput Nabi, yang bersama dengan Nabi itu ialah dua kaum, namanya Aus dan Khazraj. Ini penduduk tetap Madinah Al-Munawwarah, yang sebelum itu dinamakan dengan Al-Yathrib. Di samping dua golongan ini tuan-tuan, nanti kita cerita panjanglah bagaimana pertembungan antara mereka dua, bagaimana mereka ini pertama kali bertemu dengan Nabi ketika mana Bai'ul Aqabah yang pertama. Itu nanti kita cerita. Tapi maknanya, bila mana tuan-tuan Nabi datang ke Madinah, ketika itu belum lagi ada namanya munafik. Sebab apa? Sebabnya ialah ketika itu memang di Madinah ataupun di Yathrib ketika itu ada berbagai golongan, antaranya Aus dan Khazraj, yang sebahagiannya sahaja yang beriman, bukan semua lagi, sebahagian besarnya beriman. Di samping itu ada kelompok-kelompok bangsa Yahudi. Kelompok-kelompok Yahudi inilah tuan-tuan yang nanti terbahagi kepada dua. Dia ada Bani Qainuqa, dia ada Bani Nadir, dan dia ada Bani Quraizah. Susah nak ingat ni tuan-tuan. Bani Qainuqa, Bani Quraizah dengan Bani Nadir. 3 golongan Yahudi yang menetap di Yathrib ataupun di Madinah ketika mana Rasulullah SAW sampai. Berapa golongan, berapa bani yang tinggal tuan-tuan daripada 3 ini selepas mana Nabi SAW melakukan Fathul Makkah?
yang tinggal tuan-tuan di Madinah tak ada seorang pun. Kesemua mereka satu persatu daripada golongan Bani ini mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhianatan demi pengkhianatan. Dan mereka inilah tuan-tuan yang sebenarnya dalang kepada bangsa-bangsa munafik, golongan-golongan munafik. Bila mereka muncul bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Perang yang pertama namanya perang Badar. Dan bila perang Badar, akhirnya orang beriman itu memenangi peperangan tersebut, dan itu memberi satu impak kesan yang sangat besar kepada Madinah Al-Munawwarah, sehingga orang Yahudi ni cerdik tuan-tuan. Ini orang Yahudi punya perangai semenjak zaman Nabi Musa dahulu lagi sampailah ke hari ini. Yahudi ni memang cerdik. Cerdik apa? Cerdik menipu. Bila dia nampak keadaan yang begitu, dia pandai baca keadaan. Bila dia nampak keadaan begitu tuan-tuan, dia kata kalau kita teruskan dengan keyahudian kita ini, kita tak selamat. Sebab Muhammad ini dia bukan calang-calang orang ni. Dia boleh mengalahkan Quraisy yang ketika itu bala tentera yang cukup ramai berbanding dengan bilangan orang Islam. Akhirnya apa? Muncullah golongan-golongan munafik yang mereka seolah-olah di hadapan Nabi kata beriman, tetapi pada hakikatnya mereka lah musuh-musuh utama bagi Islam, tuan-tuan. Dan kepala kepada munafik ini namanya ialah Ubay bin Salul. Ini nama jangan lupa tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ubay bin Salul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini Allah Ta'ala bercerita tentang orang munafik. Kata Allah, wa minan nas, daripada manusia itu. An-nas maksudnya manusia. Min maknanya daripada. Man, ini jangan keliru ni. Dia ada min, dia ada man. Bahasa Arab sikit tuan-tuan. Min ni maknanya daripada. Man ini maknanya siapa? Daripada kalangan orang beriman, daripada kalangan manusia itu ada golongan yang yaqulu berkata amanna, kami beriman. Siapa dia daripada manusia ini? Man ini siapa? Iaitu orang-orang munafik. Mereka kata amanna di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa? Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Tapi kata Allah, wa ma ni maknanya tidak. Hum, mereka itu siapa? Munafik tadi. Wa ma hum bi mu'minin, tidaklah mereka itu beriman. Bahasa sikit tuan-tuan, bahasa Arab. Ma ni maknanya tiada. Hum maknanya mereka. Ba ni maknanya dengan. Ba ni maknanya dengan. Tiadalah mereka itu dengan beriman. Dalam bahasa Melayu betul ke tak betul tuan-tuan? Kalau macam tu tak betul. Sepatutnya ba ni tak payah. Wa ma hum mu'minun je lah, mereka itu tidak beriman. Itu bahasa Melayu tuan-tuan. Dan bahasa Arab juga begitu pada asalnya. Tapi bahasa Arab ni, bila dia nak menguatkan sesuatu ayat, dia ada beratus kaedah tuan-tuan. Ini keindahan bahasa Arab. Dia nak menguatkan satu perkataan. Kalau kita nak kuatkan perkataan tu macam mana tuan-tuan? Macam mana? Baling-baling kita tinggikan suara sikit kan. Dengar tak ni Cik? Contoh Ataupun paling kurang tuan-tuan, kita ulang 2-3 kali. Itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab tak memadai tuan-tuan. Dia tambah perkataan ba sahaja, ini sudah menunjukkan penguat. Maknanya apa? Kalau biasa kita terjemah tidaklah mereka beriman, tapi bila ada ba, terjemah dia jadi lain. Terjemah dia jadi tidaklah mereka itu langsung beriman. Ini ba. Bukan tak beriman saja, mereka langsung tak beriman. Ini munafik. Orang beriman tuan-tuan, kita lah. Kan?
Kita ini tuan-tuan kadang-kadang ialah, maknanya kita beriman dengan Allah. Kalau tanya cik percaya tak dengan Allah Ta'ala? Dia kata percayalah ustaz. Apa ustaz tanya soalan macam tu? Kita tanya pakcik percaya tak dengan hari akhirat? Dia kata percaya ustaz. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok pada realiti kehidupan kita, saya lah tuan-tuan, adakah kehidupan kita ini melambangkan kita ini percaya dengan hari akhirat? Ini tanya diri masing-masing. Kok kita percaya dengan hari akhirat tuan-tuan, malam ni lepas isyak tak ada orang balik dia. Buat apa? Baca Quran semua. Sebab apa? Sebab kita tahu ada satu hari nanti dipanggil sebagai hari pembalasan. Kita tahu kok kita balik nanti, kok kita tengok drama pun dia tak membantu apa-apa untuk hari akhirat itu. Tuan-tuan, buktinya apa? Yang saya pernah sebut berulang-ulang kali tuan-tuan. Nak cerita kalau betul lah kita beriman dengan akhirat ini, bukti yang kita nak tengok ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuan-tuan bukan solat sunat isyak ba'diyah isyak tu. Kita solat sunat ba'diyah isyak dah apa? Menggelata lutut tuan-tuan. Ponek lah ustaz. Pagi siang tadi kau jawab ponek. Malam ni cuti MC solat sunat kita kata. Nabi SAW solatnya itu ialah solat malam. Dan solat malamnya Rasulullah dalam riwayat menyebut hatta tatarammat qadamah, sehingga kaki Rasulullah SAW itu bengkak. Tuan-tuan, maknanya kalau setakat solat sunat 10 rakaat lah tuan-tuan, katalah 10 rakaat. Kalau macam kita solat sunat lah, wajib solat sunat 10 rakaat kan, 20 rakaat itu pun kami laju kan, termasuk saya bawa jadi imam. Kok kalau 10 tuan-tuan, dia takkan sampai bengkak kaki. Bila kata Nabi solat sehingga bengkak kaki, maknanya satu bilangan yang banyak, yang kedua solat yang cukup lama. Itu orang beriman dengan hari akhirat. Jadi kita ni tuan-tuan, untuk kita kata kita ni full beriman, sempurna iman, itu mungkin taklah. Sahabat Nabi SAW namanya Hanzalah. Ini nak cerita beriman dengan hari akhirat. Hanzalah radhiyallahu anhu, Nabi tanya dekat dia, ya Hanzalah tu kaifa imanuka, ataupun kaifa asbahta. Dia kata, Hanzalah, pagi-pagi Nabi tanya, macam mana hari ni iman kau? Ini soalan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kita tuan-tuan pagi-pagi kita tanya apa? Malam semalam tengok bola ke tidak? Siapa menang? Kan? Malam semalam macam mana? Sampai tak ngopi? Borak. Itu soalan kita pada pagi. Tapi tak pada Nabi. Nabi pagi-pagi tuan-tuan, soalan yang Nabi tanya ialah macam mana iman? Wahai Hanzalah. Hanzalah kata, asbahtu mu'minan. Nabi, aku pagi ni alhamdulillah beriman. Ini mengaku depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Hanzalah, likulli syai'in alamah fama alamatu imanika. Hanzalah, kok kamu mengaku beriman, setiap perkara itu ada buktinya. Seumpama kita tuan-tuan time bercinta dulu, masa kita sebut dekat kita punya apa buah hati, kita kata I love you, dia kata apa? Apa bukti you love I? Kan? Apa bukti yang awak cinta dekat saya? Masa itulah kita keluarkan ungkapan-ungkapan lautan api senggap apa sanggup ku redah, kan? Apa lagi? Abang sanggup buat apa sahaja. Itu alamah, tanda. Jadi setiap benda, termasuk cinta, termasuk kasih, tuan-tuan, dia mesti ada tanda. Begitu Nabi kata, iman itu ada tanda, wahai Hanzalah. Apa tanda yang kau beriman? Kalau tak ada tanda, semua orang boleh mengaku beriman. Dia mesti ada tanda. Kata Hanzalah, ya Rasulullah, aku melihat syurga itu seperti di hadapan mataku. Syurga, Hanzalah melihat seolah-olah berada di hadapannya. Orang yang nampak syurga ni tuan-tuan, kok kita bagi dia dunia seluruhnya pun dia tak nak. Sebab dia dah nampak syurga. Kita ni yang heboh dek dunia siang malam pagi petang ni, sebab kita tak pernah tengok syurga. Ini Hanzalah.
Kita paling-paling kurang orang bila bercerita tentang syurga, kita dengar lah, oh syurga ada bidadari, oh syurga ada arak. Tuan-tuan, ada kawan saya tanya, soalan saja bergurau lah, dan memang ada orang persoalkan pun. Dia kata, ni orang LGBT, dia kata dalam syurga nanti kita boleh buat apa saja, betul tak? Boleh buat apa saja, termasuk dikatakan boleh minum arak. Jadi dia kata, kalau boleh buat, maknanya syariat tak ada dalam syurga. Jadi boleh tak saya ni, katalah orang tu dia kata saya LGBT, saya peminat kepada lelaki, dia lelaki tapi minat kepada lelaki. Dia kata boleh tak di akhir, di syurga nanti, kalau saya masuk lah, di syurga nanti saya nak minta lelaki juga. Ini poding kepala kita, tuan-tuan. Orang heboh fikir bidadari lah apalah, dia heboh fikir lelaki pula nak syurga. Kok malaikat nanti pun poning agaknya, tuan-tuan. Jadi persoalan pening juga nak menjawab tu, tuan-tuan. Boleh ke tak boleh dalam syurga nanti golongan LGBT ni dia menuntut hak dia dalam syurga. Dunia confirm tak dapat lah, Malaysia pun tak dapat. Di syurga nanti. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah jawabnya, tuan-tuan, dalam syurga tu nanti Quran kata, dalam syurga itu Quran menyebut tidak ada walaupun satu perkataan keji. Dalam syurga tidak ada walau satu perkataan keji. Maknanya perkataan bodoh, contohlah tuan-tuan, perkataan-perkataan yang keji lebih teruk daripada itu tidak ada dengar dalam syurga. Sebab Allah Ta'ala nak pastikan syurga itu suatu yang cukup indah, dan tidak akan ada walau satu perkara yang keji dalam syurga. Termasuk, tuan-tuan, dikatakan dalam riwayat, najis kita kok kita berak pun tak keluar, tuan-tuan. Kita makan banyak-banyak, tidak ada najis. Sebab Allah nak pastikan syurga itu segalanya nikmat, bau busuk tak ada, apa tak ada. Jadi tuan-tuan, kok kalau perkataan keji tidak ada, adakah perbuatan keji boleh ada dalam syurga? Tak ada. Tinggal lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia kata arak boleh, kenapa arak boleh? Tuan-tuan, kita jangan faham arak dalam syurga tu macam arak ke dunia kita, tuan-tuan. Dia tak sama langsung. Pertama, dia tidak memabukkan. Kedua, rasa dia tak macam rasa arak di dunia. Yang ketiga, bau dia langsung tak sama dengan bau arak di dunia. Itu, tuan-tuan, kalau ada orang tanyalah. Jadi munafik ini, ciri-ciri munafik ini bukan maknanya dia beriman dengan Allah cuma tak beriman, lah. Dia langsung tak beriman. Mereka memang sebenarnya munafik ini pada hakikatnya ialah kafir. Dia memang kafir, dia tak beriman langsung. Tinggal lagi kenapa dia ucapkan iman, amanah tu? Sebab dia duduk di tempat yang dikuasai oleh orang Islam. Dia takut kalau dia tak masuk Islam, dia akan diapa-apakan. Dan yang paling penting, tuan-tuan, kenapa mereka ini masuk ke dalam Islam, Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah? Sebab mereka lihat Nabi dan sahabat pulang daripada Badar bawa apa? Bawa apa, tuan-tuan? Ghanimah, harta. Kalau mereka tidak beriman, macam mana mereka nak dapat bahagian daripada harta ghanimah? Tengok, tuan-tuan, iman pun digadaikan dengan apa? Dengan semata-mata harta ghanimah yang mereka tak keluar pun berperang. Mereka tinggal di Madinah, tapi mereka sanggup gadaikan iman mereka semata-mata dengan nilaian harta yang sangat-sangat sedikit. Ini ayat yang ke-8. Kita sambung, tuan-tuan. Boleh lagi tak ni? Aircon kami sejuk ah. Saya pun mata nak terlolap dah. Satu ayat lagi, tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala, yukhadi'un Allah. Walladzina amanu
Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kata Allah Ta'ala, yukhadi'una, memperdaya mereka itu. Waw nun ni maknanya mereka. Siapa? Munafik. Mereka memperdaya siapa, tuan-tuan? Memperdaya Ustaz, memperdaya apa? Perdana Menteri tak. Mereka memperdaya Allah Ta'ala pertama, wallazina amanu, dan mereka memperdaya orang-orang beriman. Dia perdaya siapa? Allah, dan dia memperdaya orang-orang beriman. Yukhadi'uni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, perkataan khada'a ini maknanya saling. Dia ada satu lagi nanti, yakhda'un. Ini perkataan yang sama, cuma dia tak ada alif. Asal dia daripada khada'. Ni bahasa Arab lah, tuan-tuan. Ni makna yang sama, cuma beza dia yang pertama ni ada alif. Pertama ada alif, yang kedua tak ada alif. Apa beza dia, Ustaz? Kalau ada alif, tuan-tuan, maknanya ialah ada perkataan saling. Satu perkataan je dalam bahasa Arab itu maknanya ialah saling. Kalau khada'a itu tidak ada perkataan saling. Jadi maknanya kalau khada'a, contohlah saya dengan Tuan Imam, kalau guna perkataan khada'a, maknanya saya kelentong Tuan Imam kelentong saya. Itu saling, dua-dua buat. Kalau khada'a tak, khada'a ini hanya saya yang kelentong Tuan Imam, contohlah, ataupun Tuan Imam sahaja yang kelentong saya. Ini perkataan khada'a. Quran guna dulu yukhadi'una, saling memperdaya. Khada'a maknanya memperdaya Allah dan orang beriman. Maknanya orang munafik itu memperdayakan Allah dan orang beriman. Orang beriman dan Allah memperdaya orang munafik. Ini bahasa Quran, tuan-tuan. Tapi ini perlu kita faham, dia bukan yang hakiki. Ini hanyalah secara zahir. Secara zahir, mereka merasakan, orang munafik merasakan mereka itu menipu Allah. Dia menyembunyikan iman dia, dia ingat Allah tak tahu. Dia menyembunyikan dengan orang beriman, dia ingat orang beriman tidak tahu. Tetapi pada hakikatnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Tuhan yang maha mengetahui. Dan mereka tidak pun sebenarnya memperdaya Allah. Adakah mereka memperdaya Allah? Allah tahu segala-galanya. Tapi kenapa Quran kata mereka memperdaya Allah? Kerana Allah nak mengagungkan, nak meninggikan kedudukan orang beriman, seolah-olah Allah Ta'ala kata, engkau tipu orang beriman, sebenarnya seolah-olah engkau tipu aku. Contohnya, tuan-tuan, kita ada anak buah, kan? Ada anak buah kecil, dan kita ni pula kepala gangster. Contohnya, contoh. Akhirnya, tuan-tuan, kita pergi ke sekolah tu, kita kata, kalau engkau sentuh dia, maknanya kau sentuh aku. Ini bahasa, tuan-tuan. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata, engkau, bila engkau memperdaya orang beriman, kau siap. Sebab yang kau perdaya itu seolah-olah kau perdaya aku. Kata Allah Ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Tuan-tuan, wama yakhda'una illa anfusahum. Ini hakikat, ini zahir. Ini zahir je ni. Seolah-olah mereka rasa macam mereka menipu daya Allah, menipu daya orang beriman. Tapi sebenarnya adakah mereka menipu daya orang beriman? Dia tipu orang beriman pun, orang beriman tak rugi apa-apa. Yang rugi ialah dia dengan Tuhan dia, kerana dia menipu diri dia sendiri. Wama yakhda'una illa anfusahum. Pada hakikatnya, walaupun mereka rasa mereka menipu Allah, tapi pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wama yakhda'una illa anfusahum. Tuan-tuan, menariknya,
kan saya sebut tadi bahawa munafik ini ialah maknanya golongan yang langsung tidak beriman. Iman dia zero. Azan berapa tuan-tuan? 338. 833. Okey, sikit lagi. Munafik itu maknanya langsung tidak beriman. Kan? Munafik maknanya langsung tidak Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita baca ayat yang ayat yang mula daripada 8 sehinggalah nanti habis cerita tentang munafik, adakah kita boleh lega dan berasa selesa? Dan dalam Quran nanti tuan-tuan, kita akan jumpa dalam banyak tempat berulang-ulang kali Allah cerita tentang munafik ini. Tuan-tuan, adakah Allah Ta'ala itu turunkan Quran itu untuk munafik baca? Munafik itu nak baca Quran ke tuan-tuan? Tak. Siapa yang baca Quran ini? Kita, saya dan tuan-tuan. Jadi maknanya walaupun Quran bercerita tentang munafik Yahudi, kita bukan Yahudi tuan-tuan. Kita tak ada kaitan pun kalau cerita Yahudi tadilah. Kalau maknanya munafik itu ialah Yahudi, kalau itulah munafik, maknanya kita tak ada kaitan pun dengan ayat ini. Maknanya kita boleh baca, relax sambil tersenyum. Tapi tak begitu pada sahabah radhiyallahu anhum tuan-tuan. Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bertemu dengan Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani disebut sebagai sahibu sirri Rasulillah, penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberitahu seorang nama-nama senarai daripada satu sampai yang akhir. Maknanya Nabi tahu siapa dia munafik. Nabi beri senarai itu kepada siapa? Huzaifah Al-Yamani. Sehingga tuan-tuan diriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau dia nampak ada orang meninggal, contoh ada orang meninggal, dia akan berdiri di hadapan untuk jadi imam, tapi dia pusing belakang dulu. Dia tengok ada atau tidak Huzaifah Al-Yamani. Sebab apa? Sebab kalau Huzaifah Al-Yamani tak ada, menunjukkan dia tahu orang yang mati ni adalah orang munafik. Sebab tu dia tak datang. Lalu kalau Huzaifah Al-Yamani tak ada, Sayyidina Umar akan kata, kamu solatlah jenazah kamu, aku tak solat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tuan-tuan, siapa dia ni? Orang yang pertamanya dijanji syurga oleh Rasulullah. Dijanji syurga tuan-tuan. Kok kita dijanji syurga, tak payah datang jemaah. Dah dijanji syurga. Macam apa? Macam geng-geng ayah pet dulu tuan-tuan kan. Betul tak? Engkau apa, Tuhan kau ada ke janji syurga? Kita orang ayah janji syurga untuk kami, dia kata. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab dijanji syurga. Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan, Quran dalam banyak keadaan membenarkan firasat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dalam peristiwa Badar, dia kata, ya Rasulullah, tawanan ini kita bunuh. Rasulullah dan Abu Bakar kata, tak wahai Umar, kita tebus. Maknanya orang kafir datang bayar duit, kita serahkan tebusan. Quran membenarkan siapa? Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi tuan-tuan. Tetapi Sayyidina Umar ini jumpa Huzaifah Al-Yamani, dia tanya apa? Wahai Huzaifah, ada tak engkau dengar-dengar masa Nabi sebut senarai munafik tu nama aku, wahai Huzaifah? Sayyiduna Umar, seorang tabi'in, dia kata, iltaqait ra'aitu arba'ina sahabah, aku bertemu dengan 40 orang sahabah radhiyallahu anhum. Mereka ini disebut siapa tuan-tuan? Radhiyallahu anhu. Maknanya Allah redha mereka, Allah naskan dalam Quran, Allah redha mereka, radhiyallahu anhum. Tapi 40 yang dia jumpa ni, kata tabi'in ini, kesemua mereka menyangka-nyangka diri mereka lah munafik. Tuan-tuan, adakah kita orang Senawang ni tuan-tuan boleh relax?
boleh baca ayat Quran. Ini cerita munafik, bukan kita ni dah, ni orang lain. Kita yang ayat 5 awal tu kita, dia kata. Tuan-tuan, kalaulah sebab Quran ni bercerita tentang munafik ini untuk siapa? Untuk kita. Jadi maknanya bila Quran cerita munafik, hati-hati. Quran nak ingatkan kepada kita. Mungkin kita bukan munafik seperti Ubay bin Salul. Kita tak macam dia, yang dia ini tuan-tuan, jahat tak jahatnya, rahsia ketenteraan Madinah dibocorkan kepada ni, duduk di dalam hadis. Nabi ada sebut, Nabi kata ayatul munafiq salas. Tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatha kadzaba, bila bercakap berbohong. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya tak dapat datang majlis dia tu, hari raya, tak sompek tuan-tuan, macam-macam hal, tambah-tambah dah anak kocik tu, saya minta maaf banyak. Bukan berbohong tu dah, memang tak sompek. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Pemimpin, seronok orang cerita pasal pemimpin ni tuan-tuan. Kita juga termasuk dalam pemimpin tuan-tuan. Pemimpin ketua kampung, bukan di sini, tempat lain. Pemimpin sekolah, guru besar contohnya, pemimpin juga. Dan paling-paling lah, saya tak ada jawatan apa-apa ustaz, saya okey, free. Pemimpin kepada keluarga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Ini 3 sifat kata Nabi ayatul munafik. Tanda-tanda orang munafik. Agak-agaklah tuan-tuan, kita ada tak 3 tanda ni? Ada ke tidak? Semua hidup, janganlah kira sekarang, kira hari ni tak ada ustaz, nipu tak ada. Janji adalah tadi terlupa. Jangan kira hari ni tuan-tuan. Semua hidup kita, ada tak kita janji kita mungkir? Banyak. Cakap berbohong banyak, terutamanya dengan isteri. Apa sebab balik lambat bang? Tadilah orang ajak burak lah kat surau tadi. Sebenarnya dia melencong tempat lain contohnya. Bila diberi amanah, dia khianati amanah tempat kerja, amanah sebagai seorang AJK ke contohnya. Macam-macam amanah tuan-tuan. Jadi kalau kira-kira kita ni ada tanda-tanda munafik. Tapi Nabi SAW sebut itu bukan maknanya, kata para ulama hadis, bukan maknanya kalau ada 3 ciri itu dia confirm munafik, masuk dalam neraka. Tuan-tuan, munafik ini dalam neraka nanti kedudukannya di mana? Fiddarki asfali minan nar, di bahagian yang paling bawah dalam neraka. Tuan-tuan, kedudukan mereka itu lebih dahsyat daripada orang kafir. Munafik lebih dahsyat daripada orang kafir. Tapi kalau maknanya ada 3 ciri-ciri itu, bukanlah maknanya kita ni sama macam munafik yang akan duduk di bawah fiddarki asfali minan nar tuan-tuan. Cuma Quran itu, ini bahasa Quran. Quran boleh je straight to the point. Buat orang beriman, kau jangan buat perangai-perangai orang munafik. Orang munafik ni apa? Nanti kita akan tengok ciri-ciri dia. Quran boleh straight to the point. Tetapi ini keindahan Al-Quran yang tidak ada tandingannya tuan-tuan. Quran bercakap dengan kita, tapi Quran guna bahasa cerita orang lain. Ini kaedah juga tuan-tuan, kita nak tegur orang. Jangan kita tegur, kau apa pula tak nampak-nampak muka kat surau, tak rati-rati nak datang surau. Tuan-tuan, jangan begitu. Pergi ke rumah dia sambil-sambil beraya tuan-tuan. Ada seorang itu aku jumpa pakcik tu, dia kata nak ke surau, sampai ke sudah dah meninggal, tak datang surau. Contoh-contoh lah tuan-tuan. Bahasa-bahasa yang begitu Quran ajar. Dia tak sama tuan-tuan. Kita pun dengar tu fikir 2-3 kali juga, berbanding dengan kita straight to the point. Jadi Quran itu bercerita kepada kita dengan menggunakan laras, bercerita tentang orang munafik. Jadi kita lah kena faham bahasa. Jangan bila kita baca, kita buat tak reti ini jenis orang tak faham bahasa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam tuan-tuan. Setakat ini dulu. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Saya mohon maaf tuan-tuan, tersalah kata, tersalah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.